Salam sejahtera, nama saya Lee Mei Yan, nomor matriks BA23110114. Saya dari tutorial kumpulan 2 akan membentang soalan nomor 8, yaitu bincangkan bagaimana peristiwa pembunuhan Boston pada tahun 1770 memperhebatkan penentangan koloni Amerika terhadap kerajaan kolonial British. Untuk pengenalan, pada 5 Mac 1770, berlakunya sebuah insiden yang dikenali sebagai pembunuhan Boston di sebuah bandar Boston, yaitu Massachusetts. Jadi peristiwa ini dia melibatkan pertembungan antara tentara British dan penduduk tempatan, yang akhirnya pertembungan ini telah membawa dengan kematian 5 orang awam. Jadi apa yang dapat dilihat di sini adalah dia bukanlah kejadian peristiwa yang melibatkan keganasan biasa, tetapi dia telah mencetuskan kemarahan penduduk Amerika terhadap pemerintahan British. Jadi pembunuhan Boston ini dia berlaku atas ketegangan politik dan ekonomi. Jadi apa yang berlaku di sini adalah kerajaan British ini mereka melaksanakan cukai yang tinggi terhadap penduduk di Amerika seperti Sugar Act dan Township Act. Peristiwa ini telah mendatangkan ketidakadilan dan penindasan yang mana memperhebatkan semangat penentangan di kalangan koloni. Sekarang kita akan lihat kepada latar belakang. Jadi pada abad ke-18 itu hubungan antara koloni Amerika dan British ini semakin tegang akibat dasar-dasar kolonial yang dianggap sebagai menindas. Selepas perang 7 tahun, 1796 hingga 63, kerajaan British mereka menghadapi cukai yang besar dan mereka coba untuk meningkatkan hasil dengan mengenakan cukai ke atas penduduk koloni Amerika. Jadi undang-undang seperti Sugar Act yang diwujudkan pada 1764, Stamp Act diwujudkan 1765, Township Act diwujudkan 1767. Jadi secara tidak langsung undang-undang baru ini, yaitu dengan mengenakan cukai ini, telah membuat kemarahan terhadap penduduk koloni Amerika karena ia membebankan mereka. Hal ini semakin membuat mereka marah apabila tiadanya wakil untuk mereka ke Parlimen British untuk menyuarakan bantahan mereka. Oleh kerana tiada perwakilan mereka untuk menyuarakan bantahan mereka, mereka pun mewujudkan satu slogan ini, yaitu No Taxation Without Representation. Jadi slogan ini dia menjadi terkenal ketika itu, di mana dia mencerminkan perasaan kecewa mereka, koloni Amerika itu, terhadap kerajaan British. Di Boston, ketegangan meningkat akibat kehadiran tentera British sejak 1768, yang mana mereka ini dihantar untuk menguatkuasakan undang-undang cukai dan mengawal rusuhan. Jadi kehadiran tentera ini dianggap sebagai satu bentuk penjajahan, dan hubungan antara penduduk tempatan dengan tentera menjadi semakin buruk. Kemudian ketegangan ini dia memuncak pada 5 Mac 1770 apabila satu konfrontasi ini dia berlaku di luar Custom House di Boston. Di sana bermulanya orang awam berkumpul dan mereka mula menyerang tentera British dengan batu dan salji. Mereka membaling dan dengan keadaan yang huru-hara, tentera British pun melepaskan tembakan, di mana di sana telah terjadinya kematian 5 orang awam. Kematian 5 orang awam itu termasuk Crispus Attucks yang dianggap salah satu mangsa pertama dalam perjuangan kemerdekaan Amerika. Jadi melalui peristiwa tadi itu, di mana berlakunya huru-hara dan kematian, di peristiwa ini dia dikenali sebagai pembunuhan Boston, dan dia menjadi alat propaganda untuk menyemarakkan lagi penentangan terhadap British. Sekarang kita masuk kepada mekanisme gerakan penentangan, yaitu dia punya proses. Jadi ada 3. Yang pertama adalah propaganda dan sentimen awam. Jadi di sini selepas peristiwa tersebut, jadi propaganda ini berperanan besar dalam membakar, dalam menyemarakkan semangat rakyat. Contohnya ada seorang tokoh ini, yaitu Paul Revere. Jadi dia menghasilkan satu lukisan yang terkenal yang dia menggambarkan tentera British menyerang penduduk awam yang tidak bersenjata. Kemudian ada juga peranan media, di mana surat kabar dan pamflet itu dia disebarkan luaslah untuk menyebarkan berita tentang peristiwa itu, dan dia menyebabkan kemarahan rakyat itu semakin marah terhadap British. Jadi elemen-elemen ini digunakan seperti peranan Paul Revere dan lukisan propaganda itu, yaitu beliau menghasilkan lukisan itu, di mana lukisan itu dia menggambarkan British yang melepaskan tembakan secara terancang ke arah orang awam yang tidak bersenjata. Jadi lukisan yang diciptakan ini dia menonjolkan penduduk kolonial sebagai mangsa tidak berdosa dan tentera British sebagai penyerang yang kejam. Yang kedua, peranan media cetak, yaitu surat kabar dan pamflet itu dia merupakan medium utamalah untuk menyebarkan berita kepada penduduk Amerika tentang kejadian ini. Jadi akhbar seperti The Boston Gazette, dia salah satu akhbar yang memainkan peranan penting dalam menerbitkan laporan. Laporan itu dia berat sebelah, yaitu dia lebih kepada British yang jahat. Jadi dia menggambarkan peristiwa itulah dengan pembunuhan kejam yang dilakukan oleh British. Jadi berat sebelahnya itu dia dengan penggunaan bahasa yang emosi dalam laporan yang berjaya membangkitkan sentimen anti-British dalam kalangan rakyat biasa, seperti tajuk pembunuhan kejam yang digunakan untuk menarik perhatian pembaca. Dan sentimen awam ini juga dia
mendatangkan penyebaran maklumat secara meluas. Jadi maklumat mengenai pembunuhan Boston ini disebarkan dengan cepat melalui jaringan Committee of Correspondence yang menghubungkan koloni-koloni melalui surat. Dan laporan ini bukan sahaja sampai ke Boston, tetapi juga ke seluruh 13 koloni, dan ia menjadikan peristiwa ini isu nasional bukan sekadar isu tempatan. Melalui propaganda dan sentimen awam ini dia mendatangkan kesan di mana dia berjaya mengubah pandangan rakyat yang sebelum ini bersikap berkecuali di mana orang tidak peduli. Tapi dengan adanya propaganda dan sentimen ini, dia telah meningkatkan cenderung untuk menyokong gerakan untuk menentang British. Jadi insiden ini mula diperingati sebagai simbol penindasan dan diperingati setiap tahun untuk memastikan rakyat terus ingat tentang kekejaman yang dilakukan. Untuk mekanisme yang kedua adalah penorganisasian community. Jadi dengan organisasi seperti Son of Liberty, dia memperhebatkan usaha untuk mengkoordinasikan protes dan boykot terhadap barangan British. Kemudian komunikasi antara koloni diperkukuhkan melalui Committees of Correspondence yang dimana dia memainkan peranan penting dalam menyebarkan maklumat dan menyatukan koloni dalam gerakan penentangan. Bagi Son of Liberty ini dia adalah sebuah organisasi di mana untuk menentang British. Jadi selepas pembunuhan Boston ini mereka memainkan peranan lah, yaitu salah satunya mereka ini memperhebatkan protes awam, yaitu mereka mengaturkan protes besar-besaran dan mereka menyuruh untuk rakyat untuk menyertai, untuk menentang dan membangkit semangat mereka untuk menentang tentara British. Yang kedua, mereka menganjurkan boykot barangan British. Jadi di sini mereka memperhebatkan boykot barangan British seperti teh, kain dan barangan mewah sebagai tindak balas terhadap dasar cukai British. Bagi Committee of Correspondence pula, salah satu dari fungsi adalah menyebarkan maklumat dengan cepat. Jadi dengan melalui surat menyurat, maklumat mengenai kekejaman British ini, termasuk pembunuhan Boston, dia dapat disampaikan dengan cepat ke semua koloni. Ini memastikan bahwa setiap koloni memahami ancaman bersama yang dihadapi dan meningkatkan kesedaran politik rakyat. Dengan tindakan yang dilakukan oleh dua organisasi ini, dia telah meningkatkan tekanan terhadap British, yaitu tindakan boykot dan protes secara besar-besaran ini, dan memberi tekanan ekonomi dan politik British yang mana telah mempercepatkan konflik yang membawa kepada revolusi Amerika. Untuk mekanisme yang ketiga adalah tuntutan hak dan kebebasan. Jadi penduduk Amerika ini mereka menyuarakan tuntutan hak mereka sebagai rakyat British, termasuk keadilan dan perlindungan kepada kekejaman. Jadi peristiwa ini menjadi pendorong kepada perkembangan wacana politik mengenai konsep kebebasan dan pemerintahan sendiri. Oke, jadi di sini di mana mereka menuntut hak mereka sendiri, yaitu mereka mau menuntut hak sebagai rakyat biasa, di mana keadilan dalam sistem perundangan, yaitu koloni Amerika ini dorang merasakan bahwa kekejaman yang berlaku dalam pembunuhan Boston melanggar prinsip keadilan. Kemudian mereka menuntut sistem perundangan yang bebas daripada pengaruh tentera atau kerajaan British yang melindungi hak setiap individu. Perwakilan dalam pemerintahan, di mana koloni menegaskan bahwa mereka berhak kepada prinsip no taxation without representation, yaitu tiada cukai boleh dikenakan tanpa persetujuan rakyat melalui perwakilan dalam Parlimen British. Kedua, koloni Amerika juga mereka mahukan kebebasan dari kekejaman dan penindasan. Salah satunya adalah penghapusan dasar penindasan ekonomi, yaitu dasar seperti Akta Townshend yang mengenakan cukai ke atas barangan asas, yaitu seperti teh yang dilihat sebagai penindasan ekonomi. Jadi koloni menuntut kebebasan untuk mengawal ekonomi mereka tanpa sebarang campur tangan atau eksploitasi British. Tuntutan hak dan kebebasan yang dibuat ini juga dia telah mendorong kepada gerakan revolusi, yaitu pembentukan ideologi revolusi, di mana wacana tentang kebebasan hak mula membentuk ideologi revolusi yang lebih menyeluruh, menggabungkan konsep keadilan, kedaulatan rakyat, dan pemerintahan yang berdasarkan persetujuan rakyat. Sekarang kita masuk kepada faktor penentangan. Ada 3. Yang pertama adalah kekejaman dan kekerasan British. Jadi peristiwa ini dia melibatkan tindakan British yang melepaskan tembakan ke atas rakyat koloni dan menyebabkan 5 orang terbunuh. Kemudian kekejaman ini telah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan dia mencetuskan kemarahan di kalangan penduduk koloni yang merasa dianiayai oleh kuasa penjajah. Yang kedua adalah yang menyebabkan penentangan ini adalah penyebaran propaganda. Jadi adanya pemimpin kolonial seperti Samuel Adams dan organisasi seperti Son of Liberty ini dia telah memanfaatkan peristiwa ini untuk menyebarkan propaganda peristiwa ini yang menonjolkan kezaliman British. Kemudian adanya lukisan terkenal oleh Paul Revell dan laporan surat kabar yang ditambah lagi untuk memperbesarkan lagi peristiwa ini yang membangkitkan semangat terhadap British. Untuk faktor penentangan yang ketiga adalah penindasan ekonomi. Jadi dalam ini adanya dasar cukai yang membebankan, seperti Akta Pengenaan Cukai yaitu Stamp Act dan Akta Townshend, yang menjadi punca utama ketegangan antara koloni dan kerajaan British. Jadi peristiwa ini dia memperkukuhkan lagi rakyat bahwa penindasan ekonomi hanya dapat diberhentikan melalui penentangan.
Di Akta Pengenaan Cukai (Stamp Act) ini dia adalah akta yang mengenakan cukai ke atas semua bahan bercetak seperti surat kabar, dokumen resmi, dan kad permainan. Jadi koloni ini dia melihat akta ini sebagai satu tindakan eksploitasi karena mereka dikenakan cukai tanpa mempunyai wakil dalam Parlimen British, yang mana diorang telah mewujudkan satu slogan iaitu No Taxation Without Representation. Untuk akta Township pula, dia adalah akta yang mengenakan cukai ke atas barang import seperti teh, kaca, kertas, dan cat yang merupakan barangan asas dalam kehidupan harian mereka. Jadi cukai ini dia meningkatkan kos kehidupan mereka, yang mana telah menyebabkan kemarahan yang meluas. Ini apa yang mereka lakukan adalah koloni Amerika ini mereka memboikot barangan British, iaitu barangan seperti teh, iaitu sebagai protes terhadap cukai yang dikenakan melalui Akta Township. Jadi boikot ini bukan sahaja melemahkan ekonomi British, tapi dia juga menyatukan rakyat koloni dalam semangat penentangan. Kemudian macam organisasi seperti Son of Liberty ini pula, dia menyebarkan kesedaran tentang penindasan ekonomi British. Kemudian ada pamphlet dan surat kabar dia digunakan untuk menyuruh rakyat agar tidak memberi barangan British. Jadi apabila mereka membuat ini, dia telah meningkatkan kesedaran dan keyakinan rakyat untuk tidak bergantung kepada barangan British, karena mereka percaya bahawa British hanya memandang koloni sebagai sumber kekayaan tanpa menghormati hak-hak penduduk tempatan. Sekarang kita beralih kepada kesan penentangan, iaitu selepas dengan peristiwa pembunuhan Boston itu, dia telah mendatangkan kesan kepada politik, ekonomi, sosial. Bagi kesan politik, kita lihat apabila koloni Amerika ini mereka kehilangan kepercayaan terhadap British. Jadi setelah dengan peristiwa ini, mereka pandang kerajaan koloni British ini tidak lagi mampu atau berniat melindungi kepentingan rakyat koloni. Sebaliknya, mereka ini melihat sebagai ditindas kebebasan rakyat. Kemudian dia juga telah menyebabkan penyatuan koloni, iaitu setelah dengan huru-hara itu melalui mekanisme ini seperti Committees of Correspondence, koloni mula bekerjasama untuk membangunkan penentangan politik terhadap British. Jadi ini menjadikan asas kepada gerakan bersama yang akhirnya membawa kepada penubuhan Kongres Kontinental pertama pada tahun 1774. Lalu dia juga telah meningkatkan tuntutan hak politik. Jadi rakyat koloni semakin berani dorang lantang menuntut hak politik seperti keadilan, kebebasan, dan suara dalam sistem pemerintahan. Jadi konsep tiada cukai tanpa perwakilan itu, no taxation without representation, semakin menjadi prinsip utama dalam perjuangan politik mereka. Untuk kesan ekonomi pula, secara tidak langsunglah yang mereka lakukan adalah mereka boikot, dorang memulaukan barangan British. Jadi itu merupakan sebagai tindak balas kekejaman British. Jadi mereka ini memperhebatkan boikot barangan buatan British dan ia melemahkan ekonomi British secara langsung. Tindakan ini menjadi langkah protes yang lebih terancang dan menyeluruh. Kemudian setelah mereka boikot itu, berlakunya kemerosotan perdagangan British di koloni. Jadi boikot terhadap barangan British, teh dan barangan mewah memberi tekanan besar kepada syarikat British seperti syarikat Hindu Timur. Dan kejatuhan perdagangan ini mendorong British untuk melaksanakan dasar yang lebih keras seperti Akta T 1773 yang mencetuskan lebih banyak protes. Setelah pemboikotan dan memulaukan barangan British ini, koloni Amerika mereka menggalakkan untuk menggunakan barangan ekonomi lokal lah, itu tidak bergantung kepada British. Jadi ini mendorong koloni Amerika untuk mula menghasilkan barangan sendiri, meningkatkan daya tahan ekonomi tempatan, dan mengurangkan pergantungan kepada British. Yang terakhir adalah kesan sosial. Jadi kesan sosial ni yang jelas sekali kita boleh lihat adalah kemarahan dan solidariti awam. Iaitu peristiwa ini dan menimbulkan kemarahan besarlah pembunuhan Boston ini di kalangan rakyat, terutama apabila digambarkan sebagai tindakan kejam oleh tentera British terhadap orang awam yang tidak bersalah. Rakyat mula melihat perjuangan ini bukan hanya isu Boston tetapi sebagai ancaman kepada semua koloni. Lalu dia dilihat kepada peningkatan aktivisme sosial, iaitu dengan peristiwa ini pelbagai organisasi mereka aktif untuk menentang British. Salah satunya organisasi seperti Son of Liberty yang aktif mengadakan protes dan rapat umum untuk menyemarakkan semangat anti-British. Wanita turut terlibat dalam gerakan seperti adanya organisasi yaitu Daughters of Liberty, misalnya dengan menyokong boikot barangan British.
Akhir sekali, kesan sosial ini dia membawa kepada pembentukan identiti Amerika. Jadi setelah kejadian ini, dia telah mempercepatkan kesedaran bahawa koloni mempunyai identiti bersama yang berbeza daripada British. Jadi sekaligus dia telah membentuk asas kepada nasionalisme Amerika. Untuk kesimpulan, jadi peristiwa pembunuhan Boston pada tahun 1770 ini merupakan salah satu titik penting yang memperhebatkan penentangan koloni Amerika terhadap kerajaan British. Jadi peristiwa ini memperlihatkan kekejaman tentera British terhadap rakyat koloni dengan 5 orang terkorban akibat tembakan tentera. Jadi ia merupakan satu simbol kezaliman British dan mengukuhkan lagi semangat rakyat koloni untuk menentang penindasan. Jadi di sini apa yang kita boleh lihat secara langsung, faktor yang memperkuatkan peristiwa ini seperti penyebaran propaganda lah, iaitu dengan pemimpin seperti Samuel Adams dan organisasi seperti Son of Liberty ini. Dia menggunakan peristiwa ini untuk menyebarkan propaganda yang menggambarkan tentara British sebagai kejam dan menonjolkan rakyat koloni sebagai mangsa tidak bersalah. Lalu lukisan terkenal Paul Revere dan laporan surat kabar juga memainkan peranan untuk membangkitkan kemarahan terhadap British di seluruh koloni. Kemudian dengan penorganisasian penentangan yaitu pembunuhan Boston ini, dia telah mendorong koloni untuk menyusun strategi penentangan mereka melalui organisasi seperti Committees of Correspondence yang memperkukuhkan lagi komunikasi antara koloni dan melalui tindakan kolektif seperti boikot barangan British. Dan penindasan ekonomi ini juga yang telah mewujudkan ketegangan daripada dasar cukai British seperti Akta Townshend dan Akta Stamp yang diperburukan lagi oleh kehadiran tentera British. Jadi peristiwa ini dia menekankan hubungan antara penindasan ekonomi dan kekejaman fizikal, meningkatkan keyakinan rakyat bahawa hanya tindakan penentangan dapat menamatkan penindasan ini. Setelah peristiwa pembunuhan Boston ini, dia mendatangkan impak kesan yang jangka panjang, iaitu peristiwa pembunuhan Boston ini bukan sahaja menjadi pencetus kepada tindakan penentangan yang lebih luas seperti Boston Tea Party pada tahun 1773, tetapi juga dia menyatukan koloni Amerika dalam perjuangan menuntut kebebasan yang memperkuatkan lagi keazaman rakyat untuk menamatkan kawalan British. Akhirnya, ia membawa kepada tercetusnya revolusi Amerika. Oleh itu, insiden ini menjadi simbol penting dalam sejarah Amerika sebagai pemulaan peralihan daripada penindasan kepada kebebasan dan kemerdekaan. Itu sahaja dari pembentangan saya. Sekian dan terima kasih.